Suara 1, 2, 3. Cuba Belum. suara. Saya kan? Okey, nombor 1, saya nombor 2. Betul. 1, 2, 3. Sekian untuk kes. Assalamualaikum, Kapsul APM Tahun Baharu 17 Januari 2023 bersama saya Lieutenant Muda Pertahanan Awam Fian Syaufiq Sulaiman dan rakan penyampai. Dan saya Lieutenant Muda Pertahanan Awam Nurin Wahidah Mazrizal. Antara yang menarik dalam Kapsul APM minggu ini, Lawatan ulung Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah Sarawak dan tugas-tugas khas ke Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, serta ujian pengambilan PASPA Zon Utara tahun 2023. Yang Berhormat Datuk Armizan Muhammad Ali, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah Sarawak dan tugas-tugas khas, telah mengadakan lawatan kerja rasmi pertama beliau ke Ibu Pejabat APM pada 12 Januari yang lalu. Dalam lawatan kerja tersebut, Yang Berhormat Menteri turut berkesempatan menyempurnakan sesi penerimaan aset sumbangan bas yang telah disumbangkan oleh syarikat Express Mutiara Berhad bagi kegunaan warga APM. Selain itu, turut diadakan sesi taklimat khas yang disertai pegawai-pegawai kanan APM. Taklimat khas ini membincangkan hala tuju dan memperkasakan fungsi dan peranan APM sebagaimana termaktub di dalam Akta Angkatan Pertahanan Awam Malaysia 1951, Akta 221 agar dapat difahami dengan lebih jelas oleh Yang Berhormat Menteri. Semoga APM akan terus diperkasakan di bawah kepimpinan Yang Berhormat Menteri agar dapat memberikan perkhidmatan yang cemerlang kepada masyarakat. Pasukan Khas Pertahanan Awam atau dikenali sebagai PASPA sentiasa memperkasakan keanggotaan pasukannya selari dengan tuntutan tugas APM yang semakin mencabar. Ini juga merupakan antara 4 fokus utama yang perlu dilaksanakan oleh APM pada tahun 2023. Justru itu, pada 14 dan 15 Januari yang lalu telah diadakan ujian pengambilan PASPA Zon Utara melibatkan negeri Perlis, Kedah serta Perak. Seramai kira-kira 35 orang peserta telah menyahut cabaran mengharungi ujian fasa 1 meliputi Individual Physical and Endurance Test serta Adversity Test. Peserta yang lulus ujian fasa 1 ini kemudiannya akan menjalani ujian fasa 2 pula yang lebih mencabar serta menguji kekuatan mental serta fizikal calon PASPA sekitar awal Februari nanti. Ujian pengambilan PASPA tahun 2023 ini akan diadakan mengikut zon agar penyertaan pegawai dan anggota dapat diperkukuhkan di setiap negeri agar perkhidmatan cekap dan pantas dapat diberikan oleh APM khususnya ketika bencana maupun kecemasan yang lebih kompleks. Angkatan Pertahanan Awam melalui wakilnya Kolonel Pertahanan Awam Teknologis Dr. Muhammad Fazli Sardi, Komandan Akademi Latihan Pertahanan Awam serta APM Negeri Selangor telah terlibat dalam program jalinan kerjasama Disaster Preparedness and Prevention Center bersama Japan International Cooperation Agency. Program yang diadakan pada 13 Januari yang lalu itu merupakan platform terbaik antara pihak yang terlibat secara langsung dalam pengurusan bencana untuk memperhalusi gerak kerja, pelaksanaan, aktiviti serta hal-hal berkaitan bagi aktiviti yang akan dianjur tidak lama lagi, iaitu program Jenguk Kampung dan Bandar Town Watching. Ini merupakan salah satu inisiatif aktiviti bagi pengurangan risiko bencana berasaskan komuniti khususnya di kawasan bandar. Aktiviti Town Watching ini juga merupakan salah satu kaedah bagi mendapatkan data asas risiko bencana setempat berdasarkan pemerhatian, perekodan dan pemetaan komuniti. Semoga kerjasama erat antara agensi kerajaan serta NGO yang terlibat akan memberi impak yang positif di dalam usaha mengurangkan kesan risiko bencana serta kecemasan di Malaysia. Stamina dan kecergasan merupakan elemen yang penting sebagai seorang penyelamat. Lantaran itu, bahagian latihan APM Sabah telah menganjurkan latihan kecergasan water confident bagi semua pegawai dan kaki tangan bertempat di Outdoor Development Center, Kota Kinabalu.
Latihan yang diadakan pada 11 Januari itu turut menguji kemahiran renang dan menyelamat di air agar kemahiran menyelamat di air sentiasa dipertingkatkan. Selain itu, pengenalan asas peralatan scuba turut diadakan untuk memastikan peralatan scuba sentiasa berada dalam keadaan terbaik dan sedia digunakan dalam waktu kecemasan. APM Sabah merancang akan mengadakan latihan seumpama ini di masa akan datang, meliputi pelbagai modul menyelamat serta kecemasan. Bagi segmen Cakna APM minggu ini, sama-sama kita saksikan video aktiviti dan program APM yang berlangsung di peringkat daerah dan negeri. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Saya Lieutenant Aznuah Habibie bin Ahmad, pemangku pegawai Perdana Daerah Pekan. Alhamdulillah, pada hari ini pihak Pekan telah berjaya menyediakan 3 buah biji bot jenis aluminium 14 kaki bagi menghadapi NTL 22-23. Pihak kami telah membuat penambah perbaikan dari segi struktur, bodi, warna, tipalan dan hasilnya 3 buah biji bot telah berjaya diserahkan dalam tempoh sebulan menggunakan bajet yang sedia ada dan kerjasama daripada pegawai dan pasukan anggota yang betul lumus bagi memastikan imej Angkatan Pertahanan Malaysia ni siasa di pada masyarakat. Makluman di mana 1 biji bot telah ditempatkan di Pupa Cini dan 2 biji bot telah ditempatkan di Angkatan Pertahanan Daerah Pekan. Dengan penambahan aset yang sedia ada, pihak APM Daerah Pekan mampu memberikan tenaga dan juga aset sedia ada bagi menghadapi ATN yang akan mendatang. Saya selaku pemangku pegawai Pertahanan Awal Daerah Pekan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pegawai dan anggota kerana telah berjaya mencapai matlamat dan misi jabatan. Semoga kerjasama tuan-tuan dibalas Allah SWT dan jasamu dikenal. Dan terima kasih, sedia, pantas, berintegriti. 15 Januari 2023 telah berlangsungnya satu ujian kecergasan ASTO dan ASTP APM Daerah Kemaman yang bertempat di Padang Astaka Kemaman. Ujian kecergasan melibatkan larian 2.4 km, sit up, teka tubi, larian 4x10 meter dan lompat jauh. Aktiviti ini diadakan bertujuan untuk memastikan kecergasan anggota. Aktiviti ini turut disertai oleh PPAD dan juga TPPAD Kemaman. Pada 11 Januari 2023 yang lalu, Angkatan Pertahanan Awam Negeri Selangor bersama anggota Civil Defence Emergency Response Team SIDET Pharma Negeri Selangor telah mengadakan satu latihan pengendalian bot ringan dan menyelamat mangsa di air bertempat di Tasik Widuri, Bukit Beruntung, Rawang. Latihan yang diketuai oleh Pegawai Pertahanan Awam Daerah Hulu Selangor, Kapten Hilmi bin Husaman ini telah melibatkan seramai 15 pegawai dan anggota yang terdiri daripada anggota APM Negeri Selangor, APM Daerah Gombak dan anggota APM Hulu Selangor serta 30 anggota SIDET Pharma Negeri Selangor yang diketuai oleh Puan Aina binti Abdul Rashid, Pegawai Penyelaras SIDET Pharma Negeri Selangor. Dalam latihan ini, Timbalan Pengarah APM Negeri Selangor, Lieutenant Colonel Alias bin Azizan turut hadir sama semasa latihan ini dijalankan. Antara slot latihan yang dilaksanakan adalah teknik menunda bot ringan menggunakan kenderaan pacuan 4 roda, teknik menurunkan bot, teknik memasang enjin bot sangkut, teknik pengendalian bot dan teknik menyelamat mangsa di air. Selain itu, turut diadakan latihan simulasi menyelamat mangsa di air dan pemindahan mangsa dari kawasan banjir ke pusat pemindahan. Semoga segala ilmu yang dikongsikan dapat digunakan sekiranya berlaku sebarang bencana dan kecemasan di mana juga anda berada. Pada 14 Januari 2023 yang lalu, satu latihan pemantapan Kor Siswa-Siswi Pertahanan Awam atau SISPA Universiti Teknologi Mahara Selangor Kampus Puncak Alam telah diadakan. Seramai 61 pegawai kadet SISPA muda dan 14 pegawai kadet SISPA pertengahan menyertai latihan asas
pengendalian ambulans yang telah dikendalikan oleh jurulatih dari Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Negeri Selangor dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Daerah Kuala Selangor. Aktiviti berkenaan adalah latihan khas sebelum berakhirnya semester bagi kalender program Kor Siswa-Siswi Pertahanan Awam atau SISPA Universiti Teknologi Mara Selangor Kampus Puncak Alam yang memerlukan komitmen semua pegawai kadet menyertainya. Penglibatan dalam latihan ini turut dibantu oleh jurulatih Kor Siswa-Siswi Pertahanan Awam Universiti Teknologi Mara Puncak Alam Sarjan Pertahanan Awam Muhammad Rofi bin Ahmad. Para pegawai kadet SISPA yang terlibat telah didedahkan dengan pengenalan peralatan asas yang digunakan oleh anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia khususnya ketika terlibat dalam menangani kes-kes kemalangan jalan raya seperti Kendrick Extrication Device atau KED, stretcher, splinting set meliputi splint tangan dan kaki, cervical collar atau CC, automated external defibrillator atau AED, spinal board, scoop stretcher, peralatan asas dalam beg trauma seperti gauze, gumji, bandage, triangular bandage dan sebagainya. Para pegawai kadet SISPA juga didedahkan dengan cara menggunakan dan mengendalikan peralatan tersebut menerusi latihan teori, praktikal, seterusnya simulasi. Pada hari itu juga, para pegawai kadet SISPA dapat mempelajari ilmu yang sangat bermakna dan mengetahui dengan lebih dekat setiap peralatan bagi tujuan imobilisasi dan apa yang ada di dalam sesebuah ambulans, malah turut diberi peluang untuk belajar menggunakan hampir kesemua peralatan di dalamnya. Minggu ini, segmen Apa Kata Anda bertanyakan pendapat orang awam tentang gajah yang berkeliaran di Keluang Johor. Jom saksikan. Ya Allah, subhanallah, macam manalah gajah boleh masuk rumah itulah macam mana gajah kan boleh masuk dalam kawasan perumahan kan. So must be something wrong lah kan. Mungkin habitat gajah ni terganggu ke. So kita kena take action lah kan supaya, sebab confirm lah kan benda ni bahaya kan. Sebab gajah mungkin boleh mengundang maut. Oh, gajah masuk kawasan rumah. Saya rasa pendapat saya gajah-gajah ni mungkin rasa terancam sebabnya tempat dia dah diceroboh oleh apa orang kata pihak-pihak yang tak bertanggungjawab. Sekarang kita tahu kes-kes orang kata macam mana pembalakan kawasan hutan. So gajah-gajah pun mungkin tempat pemakanan, tempat makan dia mungkin dah tak ada. Lepas tu tempat tinggal dia apa semua kan. So orang kata bagi saya minta pihak berwajib lah untuk pantau aktiviti pembalakan di hutan dan juga bahagian hilitan, kalau tak silap saya bahagian hilitan, untuk pantau. Dah boleh turun padang, saya rasa dah boleh masuk kawasan-kawasan bandar untuk orang kata berkenaan dengan binatang-binatang liar ni. Itulah pendapat saya. Okey, bagi pendapat saya bagi berkenaan dengan isu gajah di Keluang yang masuk di kediaman rumah di kawasan tersebut, rasanya yang tu dia punya habitat haiwan telah terjejas. Jadi kita minta lah kerjasama daripada Jabatan Pengajian Berkenaan untuk tengok, memantau kerja pembalakan. Kena tengok hasil bumi ni lah banyak tercemar. Sekian, terima kasih. 4 fokus utama Angkatan Pertahanan Awam bagi tahun 2023 mengisi segmen Info APM minggu ini. Jom saksikan. Viral minggu lalu, pesawat yang membawa 72 orang penumpang dan anak kapal terhempas di Nepal sempat dirakam oleh penduduk berhampiran. Detik cemas rakaman tersebut mengisi segmen Apa yang Viral minggu ini.
Sekian untuk kapsul APM kali ini. Kami tinggalkan anda dengan video sekitar lawatan kerja rasmi Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, hal ehwal Sabah Sarawak dan tugas-tugas khas ke Ibu Pejabat APM. Hanya yang saya di kapsul APM. Salam hormat dan Assalamualaikum.